Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi pada hari ini kami ingin membentangkan tentang industri ternakan iaitu berbiri yang ingin memenuhi khusus SHW 3001 prinsip pengeluaran ternakan. Kami daripada kumpulan 6 yang terdiri daripada saya iaitu Muhammad Arfan bin Maidin, nombor metrik 201963. Saya Muhammad Rashidi Berusli, nombor metrik 201928. Okay. Dan saya Muhammad Adib Adwan bin Muhammad Zali dan nombor metrik 203458. Nama saya Muhammad Izzat bin Muhammad Ali, nombor metrik saya 203341. Dan nama saya Tuan Muhammad Syazwan bin Tuan Mat, nombor metrik saya 203457. Untuk pembentangan pada kali ini, kami memulakan dengan sejarah industri iaitu berbiri di Malaysia. Berbiri adalah dipelihara terutamanya di Kedah, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan. Pada tahun 1926, sebuah ladang biri-biri terdiri di Panor, tetapi pada tahun 1930 kerana terlalu banyak kematian, binatang ini iaitu berbiri itu dipindahkan ke Padang Jerang di Kuantan, Pahang. Di Sabah, berbiri Sulu diimport dari Filipina pada tahun 1932. Pada tahun 1987, DVS mengeksport sejumlah besar lintasan Merino Border Commercial Leicester daripada Australia untuk merangsang pembiakan berbiri di Malaysia. Pada tahun 1990, berbiri Siamese Longtail ataupun singkatan SLT jenis berbiri bulu yang diimport dari Thailand dan dihargai kerana ketahanannya. Pada tahun 1993, kerajaan mengeksport sebanyak baka biri-biri bulu untuk tujuan percubaan, termasuklah baka jenis Barbados Black Belly daripada Pulau Barbados, Santa Ines dari Brazil, Morada Nova dari Brazil juga dan Saint Croix dari Caribbean. Antara tahun 2006 hingga 2010, sejumlah 7.489 ekor jenis berbiri rambut damara dibawa oleh DVS dan diedarkan kepada petani dari seluruh negara di bawah skim amanah. Pada tahun 1980-an, penternakan berbiri oleh petani kecil di Sarawak diperkenalkan sebahagian dari Jabatan Pertanian di bawah program pembangunan berbiri. Baru-baru ini, program pengeluaran berbiri berskala besar dilaksanakan oleh Majlis Pembangunan Wilayah Pantai Timur ECRDC di kawasan agropolitan negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang di bawah program pembasmian kemiskinan yang ada di Malaysia. Pada tahun 2009, projek berbiri agropolitan Pekan dilancarkan di Pahang dengan pengeluaran berbiri jenis Dorper. Kumpulan pertama iaitu sebanyak 3,000 ekor diruncang dan diikuti oleh 4,800 kepala biri-biri pada tahun 2011 di Batu Lapan Mukim Lepak. Okey. Itu saja daripada sejarah industri berbiri di Malaysia. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan terus kepada trend of industry yang melibatkan production, demand, self-sufficient dan juga consumption. Okey, next slide. Okey. Slide di hadapan menunjukkan adalah sheep production in Malaysia pada tahun 2010 hingga 2019, iaitu pengeluaran berbirilah di Malaysia. Apabila kita lihat di hadapan pada tahun 2010, production ini dikira 1,000 sekepala, maksudnya 123.48. Kita lihat pada tahun hingga tahun 2015 menunjukkan kadar yang meningkat, dan pada tahun 2015 pengeluaran
biri-biri telah menunjukkan pada fasa yang menurun. Okay, next slide. Okay, pada tahun 2019, pengeluaran biri-biri di Malaysia berjumlah kira-kira 127.8 ribu, sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Dan bilangan pengeluaran biri-biri selama 4 tahun sebelumnya tidak sama dengan tahun 2015 yang merupakan jumlah tertinggi dalam jangka masa 10 tahun. Jadi ini merupakan penerangan daripada graf yang ditunjukkan terhadap pengeluaran biri-biri di Malaysia pada tahun 2010 hingga juga 2019. Okey, slide yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada sheet demand in Malaysia, maksudnya permintaan biri-biri di dalam Malaysia pada tahun 2000 hingga 2018. Okey, permintaan daging kambing di Malaysia ia merujuk kepada berapa banyak daging kambing yang diimport dari luar negara. Ini kerana Malaysia sangat bergantung pada import daging berbiri kerana keupayaan bekalan domestik yang rendah. Okey, next slide. Okey, ini merupakan graf ataupun bacat yang ditunjukkan permintaan terhadap biri-biri di dalam Malaysia bermula tahun 2000 hingga 2018. Di mana kita lihat pada tahun 2000 agak rendah dan mula meningkat dari tahun kepada tahun dan paling tinggi pada tahun 2017 dan turun semula pada tahun 2018. Okey, kita pergi kepada next slide. Okey, kita pergi kepada sheep consumption ataupun kepenggunaan biri-biri di dalam Malaysia pada tahun 1993 hingga 2013 di mana pengambilan per kapita daging kambing ataupun biri-biri telah meningkat 0.48 kg pada tahun 2019 menjadi 1.38 kg pada tahun 2013 dan ia menunjukkan satu fasa yang ataupun satu graf yang meningkat penggunaan biri-biri daripada Malaysia. Okey, next slide. Okey, apabila kita lihat kepenggunaan daging biri-biri ataupun penggunaan daging biri-biri lah maksud Malaysia pada tahun 1993 hingga 2018, kalau kita lihat produk, kita spesifikkan kepada mutton yang merujuk kepada biri-biri di mana pada tahun 1993 0.48 meningkat pada tahun 2003 dan meningkat juga pada tahun 2010 iaitu 0.82, remain ataupun sama pada tahun 2011 dan mula meningkat pada tahun 2012, 2013 dan juga 2014 di mana peningkatannya paling tinggi pada tahun 2018 lah iaitu 1.38 yang dikira secara per kapita. Okey, next slide. Okey, tahap tinggi pencapaian mana-mana pengeluaran ruminan atau bukan ruminan ia didasarkan pada pengembangan yang baik dari segi kapasiti pengeluaran dan teknologi. Pengeluaran ruminan dan bukan ruminan ini ia bergantung kepada kapasiti pengeluaran dan teknologi itu sendiri. Dan kelambatan dalam sektor ruminan ini biasanya ia dikaitkan dengan beberapa faktor seperti kekurangan sumber tanah, harga makanan yang tinggi, pencegahan dan kawalan penyakit dan ketiadaan keturunan yang berkualiti. Ini merupakan faktor-faktor kenapa sektor ruminan ini dia lambat untuk meningkat. Okey, next slide. Okey, seterusnya adalah self-sufficiency in Malaysia pada tahun 2006 hingga 2018. Di mana kalau kita lihat pada bahagian komoditi, kita spesifikkan kepada mutun iaitu berkaitan dengan biri-biri pada tahun 2006 di mana self-sufficiency adalah 8.99 dan meningkat pada tahun 2010 12.13 dan meningkat juga pada tahun 2014 13.10. Jadi next slide. Okey. Penggunaan daging kambing penggunaan daging biri-biri dia ni terus meningkat kerana orang mempunyai daya beli yang lebih tinggi. Maksudnya masyarakat ni mereka mempunyai wang yang maksudnya pendapatan yang lebih lah untuk dia beli biri-biri, daging biri-biri ni. Contoh di Malaysia juga daging biri-biri bukan sahaja popular di kalangan Malaysia Muslim yang merangkumi sekitar 60% daripada populasi, tetapi mereka juga dinikmati pada segmen penggunaan yang lain. Maksudnya agama lain juga minat
terhadap penggunaan daging biri-biri ini kerana kurangnya pantang larang dalam agama. Dan pengembangan restoran atau pelancongan dan penduduk ekspatriat bergaya kontemporari merupakan pemacu pertumbuhan utama bagi penggunaan daging biri-biri. Maksudnya banyak buka restoran ataupun banyak pelancong datang, mereka banyak beli makanan-makanan yang seperti masakan melibatkan daging biri-biri lah. Okey, seterusnya saya teruskan kepada rakan saya yang lain untuk meneruskan slide yang seterusnya. Baiklah, terima kasih. Baik, untuk seterusnya kita pergi kepada jenis industri bagi biri-biri. Baik, di dalam negara Malaysia kita ini terdapat dua lah jenis industri bagi biri-biri. Okay. Yang pertama kita ada industri bagi pedaging, yang kedua industri tenusu. Baik, kita pergi kepada industri pedaging dahulu. Baik, untuk industri pedaging ini daging biri-biri dijadikan sebagai bekalan daging kepada penduduk Malaysia lah. Baik, daging ini juga menjadi sumber protein dalam makanan seharian kita. Jadi pada kebiasaannya daging ini diproses untuk dijadikan makanan seharian kita. Dan untuk daging biri ini juga boleh melakukan aktiviti import dan ekspor keluar dan dalam negara. Seterusnya, sebentar tadi sedikit tentang industri pedaging. Kita masuk kepada industri tenusu. Untuk berbiri tenusu ni sangat penting juga dalam menghasilkan sumber susu yang berkualiti di Malaysia. Baiklah, tenusu ini juga dapat menampung bekalan susu yang sedia ada bagi memastikan susu tempatan kita ni mencukupi. Maksudnya dengan adanya tenusu ni menjadi penambah kepada susu yang sedia ada. Dan yang ketiga, ternakan tenusu ini juga boleh menjadikan sumber pendapatan kepada peternak, pendapatan kepada ekonomi negara. Itu sedikit tentang jenis industri. Okay, kita pergi kepada iaitu breed selection ataupun pilihan baka untuk berbiri di Malaysia. Okay, next slide. Untuk baka yang pertama yang ada di Malaysia itu jenis maling, iaitu jenis Malaysia Indigenous Sheep. Maling adalah berbiri yang banyak ditemui di Malaysia, iaitu terbanyak dapat di kampung-kampung macam tu. Untuk jenis maling ni banyak dia kecil, pendek dan mempunyai pelbagai warna, iaitu terdapat putih, hitam, coklat dan lain-lain. Bulunya pula lebih kasar dan tidak berkualiti untuk membuat pakaian. Telinga bersaiz sederhana dan kadang-kadang menjadi jenis vestigia. Next slide. Maling ni juga mempunyai tanduk. Ada yang mempunyai tanduk, ada yang tidak mempunyai tanduk. Dia boleh menahan keadaan yang teruk dan lebih tahan daripada penyakit jika dibandingkan dengan keturunan eksotik yang diimport daripada luar negara. Berat untuk biri-biri jenis maling ini untuk dewasa bagi lelaki dalam lingkungan 25 hingga 30 kg dan jenis perempuan iaitu dalam lingkungan 15 hingga 25 kg. Next slide. Okey, maling cross. Untuk jenis baka kedua iaitu maling cross. Maling cross adalah jenis baka maling yang dikacuk dengan
berbiri daripada luar negara, iaitu seperti jenis Pool Dorset, Dorset Horn. Ia kelihatan lebih sesuai dengan garis eksotik dengan lapisan yang lebih tebal daripada maling. Berat semasa biri-biri ini dilahirkan iaitu sekitar 1.4 kilo hingga 1.5 kilogram sahaja. Berat untuk biri-biri lelaki yang dewasa antara 20 hingga 40 kilogram. Untuk berat untuk perempuan iaitu dalam lingkungan 20 hingga 30 kilogram. Kadar dalam Malaysia adalah mungkin dalam 10%. Next slide. Ya, baka yang ketiga iaitu Dorset Horn. Dorset Horn ini berasal daripada Eropah iaitu Dorset, England. Besar dan mempunyai kot putih yang pendek iaitu bulu yang tebal dan boleh membuat pakaian seperti kot, dan ia mempunyai tanduk khusus bagi jantan yang melingkung ke arah hadapan. Dia juga boleh menyesuaikan diri dengan keadaan panas dan dalam keadaan sederhana. Biasanya dilaporkan memberi anak yang kembar ataupun kembar tiga. Next slide. Dorset Horn juga terdapat di Malaysia. Ianya biasanya membiak dengan baka maling tadi. Berat untuk baby dia adalah sekitar 2.8 kilo hingga 3.2 kilogram. Untuk berat dewasa bagi berbiri jenis Dorset Horn lelaki antara 90 hingga 110 kilogram dan untuk perempuan antara 60 hingga 80 kilogram. Kadar untuk dia mendapatkan kembar adalah sekitar 40%. Okay, next slide. Untuk baka yang seterusnya iaitu Pool Dorset. Baka ini berketurunan Dorset kecuali Pool Dorset tidak mempunyai tanduk. Baka lain yang diperkenalkan di Sarawak termasuk Thai Longtail dan Suffolk. Untuk prestasi baka ini serupa dengan Dorset Horn. Ya, sekian saja daripada saya. Saya akan bagi kepada seterusnya. Okey, jadi saya akan terangkan tentang pengurusan ternakan berbiri, lokasi penempatan makanan, air dan kesihatan. Next slide. Okey, bagi lokasi ni, berbiri ni dia dapat dibesarkan dalam pelbagai iklim, sama ada iklim sederhana, termasuk di khatulistiwa, zon panas atau tempat lain. Okey, biasa peternak ni dia akan membina pagar, perumahan dan kemudahan lain seperti air, makanan pengangkutan, dan juga dia bertujuan untuk mengawal jangkitan hama kepada berbiri. Okey, next slide. Okey, bagi penempatan pula, biasanya tempat biri-biri ni perumahannya boleh berbeza-beza dari tempat perlindungan. Biasanya peternak dia akan buat perumahan untuk biri-biri bagi melindungi daripada pemangsa, cuaca buruk dan juga untuk memberi makan tambahan ataupun mengurangkan kerugian ketika melahirkan anak. Biri-biri juga dia dapat hidup di luar rumah dengan suhu yang sangat rendah, tapi bergantung juga kepada panjang bulu pada biri-biri tersebut dan juga tahap penyusuan. Pemakanan tambahan amat penting untuk pemeliharaan atau pertumbuhan biri-biri. Okey, makanan tambahan seperti biji-bijian, jerami ataupun silage kepada biri-biri yang meragut rumput di padang. Okey, seterusnya. Okey, biasa pemakanan tambahan ni diberi kepada biri-biri pada akhir musim panas, musim luruh dan juga awal musim sejuk. Next slide. Okey, contoh makanan tambahan ataupun makanan suplementari seperti cereal, beans, canola, pellets dan juga raw hash. Okey, seterusnya. Okey, bagi air, berbiri di mana saja dari 1/2 hingga 5 galen air sehari
pengambilan air bertoleransi positif dengan pengambilan makanan, di mana berdiri tidak akan minum air secukupnya sekiranya air yang kita bagi tu air yang kotor. Okey, seterusnya. Okey, bagi penjagaan kesihatan, yang pertama sekali peternak boleh lakukan perumahan sanitasi untuk memberi vaksin ataupun segalanya apa-apa jenis perubatan. Seterusnya bagi padang rumput yang berkualiti bagi berbiri yang meragut rumput di padang, makanan berkhasiat, pemangkasan kuku. Pemangkasan kuku berbiri perlu memotong kuku mereka setiap bagi vaksinasi, inokulasi harus dilakukan terutamanya bagi mengelakkan penyakit yang berlaku di dalam negara dan setelah berunding dengan pegawai veteriner tempatan. Okay, next slide. Okey, bagi penjagaan kesihatan seterusnya ialah sediakan air bersih kepada berbiri kerana punca air yang kotor adalah sumber serangan parasit dan bakteria. Okey, seterusnya menyediakan alat pertolongan cemas untuk menyediakan alat pertolongan cemas untuk kecemasan dan rawatan sokongan. Okey, selain itu peternak juga perlu memahami risiko tertentu di kawasan ternakan. Okay. Itu saja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, baik. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini dengan cabaran industri ternakan. Cabaran yang pertama yang dapat kita lihat pada paparan skrin adalah kekurangan dan kesukaran memperolehi baka induk. Hal ini ditujukan kepada baka induk betina dan jantan yang berkualiti yang kurang ataupun sukar diperolehi untuk menghasilkan ternakan biri-biri yang berkualiti. Cabaran yang kedua adalah kekurangan tanah untuk tapak projek ternakan berbiri. Status tanah pusat pembiakan ternakan ruminan ni masih belum selesai dan keengganan kerjasama kerajaan negeri memberi hak milik atau rizab persekutuan ke atas tanah yang berkepentingan dan termasuk jugalah cabaran persaingan industri berbiri dengan industri yang lebih berdaya maju serta menguntungkan. Cabaran yang ketiga adalah kekurangan kemahiran dan kompetensi tenaga kerja. Hal ini merujuk kepada pengusaha industri ternakan yang melibatkan ternakan berbiri ini kurang kemahiran untuk menjalankan industri tersebut. Dan yang keempat adalah ancaman penyakit. Ancaman penyakit ni masih wujud seperti penyakit kuku dan mulut, hawa berdarah dan brucellosis. Dan cabaran yang kelima adalah kekurangan perkhidmatan kepakaran dan dalam pemakanan ternakan. Seterusnya adalah trend masa depan industri iaitu peningkatan populasi asas untuk pengeluaran yang mampan dan ekonomikal. Peningkatan keupayaan daya saing ini yang merujuk kepada kemampuan negara kita menghasilkan teknologi yang berkualiti, yang lebih moden untuk memastikan industri berbiri lebih berkualiti. Dan seterusnya adalah peningkatan permintaan pasaran yang mana menyebabkan kerajaan ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab ini memastikan berbiri di negara kita ini mampu memenuhi permintaan pasaran tersebut yang semakin meningkat. Peningkatan kadar import dan ekspor juga merupakan salah satu trend yang akan berlaku pada masa hadapan apabila banyak teknologi-teknologi yang dibawa masuk untuk memastikan industri berbiri kita ini mampu menghasilkan keluaran yang lebih berkualiti dan menarik minat daripada industri-industri luar untuk mengimport ataupun mengeksport berbiri daripada negara kita. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentangan yang seterusnya untuk kesimpulan. Baiklah, sebentar tadi setelah apa yang kita telah bentangkan daripada mula, iaitu daripada sejarah industri biri-biri, trend industri, kedua, yang ketiga ada
jenis industri termasuklah pendaging dan penesu. And then juga ada pemilihan baka. Seterusnya kita sentuh pengurusan ternakan biri-biri, lokasi penempatan, air dan juga kesihatan, dan diikuti dengan cabaran dan dalam industri berbiri inilah. Jadi secara kesimpulannya, haiwan ternakan berbiri ini dapat memberi pelbagai manfaat kepada kita, masyarakat dan juga negara. Yang kedua, pada biri-biri ini juga dia bulu berbiri juga boleh dijadikan bahan pembuatan untuk pakaian manusia. Seterusnya, ia juga boleh dijadikan sumber pendapatan bagi peternak untuk menjual hasil ternakan ini kepada pasaran. Sedekat situ kita dapat menjana pendapatan lah hasil daripada ternakan biri-biri ini. Baik. Oleh itu kita perlulah mengambil berat tentang haiwan ternakan ruminant ini, khususnya biri-biri, kerana ia dapat mendatangkan pelbagai manfaat kepada kita semua. Jadinya itulah secara kesimpulannya daripada hasil pembentangan kumpulan kami. Baik, jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Pada sekian, terima kasih daripada kami. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay.